Ada yang tak dapat masuk ni. Dia dah ni 99 orang. 100 orang dah. Okay. Kita terus kepada slide seterusnya lah. Okay, kita pergi kepada kemahiran komunikasi. Okay. Ini kuliah yang kelima. Okay. Saya tak naklah satu persatu. Okay, saya mungkin ada yang tak saya akan skip lah. Hasil pembelajaran kita hari ini adalah kita akan memahami konsep komunikasi dan komunikasi berkesan. Lepas tu mengenal pasti matlamat komunikasi dan ciri-ciri komunikasi yang kompeten. Kemudian kita akan membincangkan strategi komunikasi dan juga memahami komunikasi lisan dan bukan lisan. Okey, komunikasi ni untuk sesi bimbingan sangatlah diperlukan lah. Okey, sebab apa? Sebab sesi bimbingan ni kita memerlukan komunikasi dan juga komunikasi lisan dan juga komunikasi bukan lisan. Okey, sebab apa? Bila kita laksanakan sesi tu, okey, kita akan gunakan kemahiran bertanya, kemahiran menyoal, kemahiran prafasa, refleksi dan sebagainya lah. Okey, kalau komunikasi bukan lisan pula kita tengok non-verbal dia. Sebab tu saya kalau boleh saya nak awak buat secara face to face sebab awak boleh tengok macam mana gerak tubuh badan dia. Okey, macam mana klien awak tu bertindak balas apa yang awak respon tu. Okay, contohnya mungkinlah klien awak tu cakap dia sedih. Okay, tapi awak tengok gerak tubuh badan dia, dia punya mimik muka dia, dia tengah senyum. Itu tak selaras lah situ. Okay. Okay, kita pergi kepada komunikasi lah. Okay, pengenalan kepada komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran maklumat melalui percakapan, memberi isyarat atau melalui penulisan. Okay, komunikasi ni tak kisahlah. Okay, kita boleh dari segi percakapan, okay, macam saya cakap tadi, dari segi non-verbal kita boleh tahu apa yang dia nak sampaikan. Lepas tu melalui penulisan. Okay, penulisan contohnya awak buat sesi dengan awak punya klien, dia tidak boleh bercakap, mungkin dia rasa sangat sedih, lepas tu dia nak tulis. So awak ambil apa yang dia nak sampaikan tu. So awak bolehlah tengok maklumat yang dia sampaikan melalui penulisan tu macam mana. Okay, sebenarnya banyak teknik-teknik sebenarnya dalam counselling sekalipun, banyak teknik-teknik yang digunakan untuk untuk meneroka isu klien lah. Okay. Komunikasi ni melibatkan beberapa elemen iaitu pengirim. Okay. Pengirim ni individu yang menghantar mesej. Okay. Mesej adalah maklumat yang ditukar. Okay. Transmisi bagaimana mesej tersebut dihantar. Okay. Mungkin melalui face-to-face ke ataupun sebagainya. Okay. Penerima adalah individu yang menerima mesej, maklum balas, respon daripada penerima. Okay. Okay, kenapa kita perlu berkomunikasi? Okay, sebab komunikasi diperlukan dalam pelbagai bentuk di dalam kehidupan seperti komunikasi untuk memenuhi keperluan fizikal, perhubungan, memenuhi identiti, kerohanian, menyediakan keperluan instrumen atau peralatan. Okay. Ini adalah matlamat komunikasi. Okay. Okay, ini adalah secara pengetahuan awak je lah. Okay, saya nak pergi kepada ini adalah komunikasi lisan. Ini yang saya cakap ni untuk sesi bimbingan yang awak sangat perlukan lah.
Okey, komunikasi lisan dan bukan lisan. Okey, komunikasi lisan ni, okey, dalam sesi bimbingan awak, awak akan guna kemahiran nanti awak boleh tonjolkanlah dekat awak punya sesi bimbingan tu. Okey, yang pertama adalah kemahiran menyoal. Okey, kemahiran menyoal ni memanglah selalunya kalau sesi bimbingan kita buat ni, kita akan banyak guna kemahiran menyoal lah. Okey, kemahiran menyoal yang kita guna mungkin awak tanya dia, okey, macam mana hari ni, apa khabar hari ni, sihat tak? Awak tanya soalan dekat dia lah. So, dia akan respon. Okey, kemudian adalah kemahiran refleksi. Kemahiran refleksi ni pula sebenarnya ada banyak. Okey, refleksi perasaan, refleksi isi, refleksi pengalaman dan sebagainya lah. Okey, refleksi ni bertujuan untuk memberi keyakinan kepada klien bahawa kita ni fokus terhadap apa yang dia cakap. Okey, contohnya macam ni. Contohnya dia cakap, saya rasa hari ni sangat sedih. Okey, so awak sebagai pembimbing ni, awak kena cakap lah, oh awak sedih rupanya hari ni. So awak kena reflect lah apa yang dia cakap. Janganlah awak diam. Kalau awak diam, memang awak punya sesi tu, sesi bimbingan akan jadi tak lah. Okay. So kalau boleh, apa yang klien awak respon, apa yang klien awak sampaikan, awak kena reflect. Okay. Okay. Seterusnya kita pergi pada kemahiran konfrontasi. Okay, kemahiran konfrontasi ni, kemahiran ni memang agak bahaya jugalah kalau kita guna ni. Tapi kalau awak nampak, okay, sebenarnya konfrontasi ni adalah untuk kita tengok macam ni. Okay, contohnya, klien tu ada cakap lah, di awal-awal tu dia cakap, sebenarnya saya suka lah dekat A. Sebenarnya saya tak suka dekat A tu. A tu suka, si A tu suka membuka aib saya. Lepas tu, bila dia cakap macam tu, di hujung sesi pula dia cakap, sebenarnya saya suka A tu. A tu, bila dia kacau saya tu, saya rasa happy sangat. So, awak boleh guna kemahiran konfrontasi, awak cakap, okay, di awal sesi tadi awak ada cakap yang awak tak suka dekat A, tapi sekarang ni saya dengar awak cakap awak suka dekat A. So, awak boleh jelaskan tak apa sebenarnya yang awak nak sampaikan? Itu adalah salah satu contoh konfrontasi lah. Okay. Terusnya interpretasi. Okay, interpretasi. Okay, sebenarnya kemahiran interpretasi. Wan, halo. Test. Okay. Okay, boleh. Wan. Ya. Dengar tak? Dengar Puan, dengar je. Okay. Terusnya adalah kemahiran merumus. Okay, kemahiran merumus ni pula. Okay, awak boleh buat semasa awal sesi, semasa tengah sesi ataupun semasa akhir sesi. Okay, sebenarnya tujuan kita buat rumusan ni supaya kita tak tersasar dengan benda lain. Contohnya dia ada kongsi kat kita, sepanjang COVID-19 ni saya tak boleh nak keluar, saya rasa sedih, saya rasa tak suka. Lepas tu saya rasa macam nak keluar juga. Okay. So kat situ awak buat rumusan lah. Okay, awak kata apa yang saya dengar tadi, awak cakap awak rasa tak suka, tak best dekat rumah, awak rasa tak suka. Lepas tu awak kena buat rumusan lah. Rumusan secara keseluruhan. Apa yang dia kongsikan tu. Okay. Okay, itu adalah kemahiran komunikasi lisan lah. Okay, seterusnya komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan ni pula, kita boleh tengok daripada bahasa badan dia. Macam saya cakap tadi lah. Okay, contohnya dia sedih tapi
dia dalam keadaan yang senyum. Itu maksudnya dia tak selaras dengan apa yang disampaikan. Kontak mata contohnya dia kata dia tak pandang awak, dia cuba larikan pandangan, dia tengok bawah lah dan sebagainya. Semua tu awak kena ambil kira lah. Lepas tu intonasi suara. Okay, intonasi suara pun awak kena tengok lah. Intonasi gembira dia macam mana, sedih dia macam mana, selaras tak dengan apa yang disampaikan tu. Okay. Okay. Maksudnya ada aktiviti tapi itulah kita tak dapat nak aktiviti tu. Apa? Ini